InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Dia kita dapat bertemu, bertembur, bersemuka dalam majlis kita pada hari ini. Minta maaf sepatutnya pagi tadi Allah izin tak dapat nak buat, kemudian petang pun tak dapat nak buat, jadi kita buat malam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita berada dalam satu suasana yang kuat iman kita, kuat Islam kita insya-Allah. Marilah sama-sama kita mulakan dengan kita membaca kalimah syahadah. Kita mentajdidkan syahadah kita dengan kita sama-sama merasakan bagaimana kita perlu untuk meminta kepada Allah. Yang pertama, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita dalam keadaan bersih daripada syirik, daripada dosa, daripada murtad, dan Allah memberikan kepada kita maksima ketinggian di kepahaman dalam setiap juzuk dan cabang dalam Islam, iman dan ihsan. Kita minta Allah. Kemudian kita cuba bayangkan dalam kehidupan kita ini bagaimana sesungguhnya kita berhajatkan kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama ni kita minta supaya Allah berikan kepada kita kekuatan jauhkan daripada syirik. Yang kedua, kita mahu sama-sama meminta kepada Allah. Bila kita baca syahadah tu, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita untuk hidup bersama dengan amalan-amalan Islam dan perjuangan Islam, iaitu amalan-amalan untuk kita memaksimalkan Islam, iman dan ihsan dalam hidup kita ini. Dan kita minta kepada Allah supaya setiap saat kita adalah merupakan ibadah, perjuangan. Dan kemudian seterusnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal, berubudiyah kepada Allah maksimal, tanpa ada gangguan, ada halangan daripada musuh-musuh Islam. Minta ke Allah, ya Allah, dan kemudian kita mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama mati dalam keadaan beriman dan berjuang. Itu yang paling penting sekali, mati beriman dan berjuang. Husnul khatimah. Kita minta Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم
fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Jadikanlah majlis pada hari ini majlis yang membina kekuatan iman, Islam dan ihsan. Jadikanlah majlis pada hari ini ya Allah majlis yang menghidupkan kita dengan kebaikan. Jauhkanlah kami daripada kelalaian, daripada segala yang menghalang untuk hidup bersama dan perjuangan Islam dan perjuangannya. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan janganlah jadikan kelemahan kami, dosa kami, keaiban kami, perkara-perkara yang hina yang ada pada kami, kelemahan-kelemahan dan segala perkara-perkara yang membawa kepada murka-Mu ya Allah, janganlah semua perkara-perkara itu yang menjadi penghalang kepada hidayah-Mu, kepada taufik-Mu, kepada rahmat-Mu ya Allah, kepada barakah-Mu, kepada ma'unah dan karamah-Mu. Ya Allah, lindungilah kami dari kelemahan-kelemahan itu. Jadikanlah program-program pada malam ini sebagai program yang menghidupkan kekuatan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Program yang menghidupkan Al-Mahdiyin Misali. Program yang menghidupkan Taifah Mansurah, yang membina kekuatan untuk kami sama-sama bersama dengan pemimpin-pemimpin ulama-ulama yang bertakwa, yang bersama-sama dengan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah hati kami, pemikiran kami dan seluruh anggota tubuh badan kami untuk sama-sama mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatkanlah ya Allah dalam hati kami, pemikiran kami akan perasaan kasih sayang kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada seluruh sahabat-sahabat baginda, kepada sekalian tabi'in dan tabi'in, mereka yang mengikut sahabat, dan juga kepada seluruh ulama, para ulama yang muhaqqiqin, antaranya ialah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimallah, dan juga kepada ulama-ulama yang lain, antaranya Syekh Ahmad Fatani rahimallah di Nusantara ini, dan juga ulama-ulama dan tuan-tuan guru yang lain. Ya Allah, ikatkanlah hati kami dengan perasaan kasih sayang, dengan perasaan cinta dan mesra, perasaan untuk mencontohi mereka, menjadikan mereka sebagai kita kata sebagai qudwah kepada kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hubungan kasih sayang kami ini sebagai sesuatu yang membawa barakah kepada kehidupan kami, untuk kami taqarrub kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hubungan hati kami dengan mereka yang terdahulu daripada kami, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia, yang saleh dan membawa risalah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya hati-hati kami ini, hubungan kami yang mesra ini menjadi sebagai barakah, menjadi sebagai mendapat barakah daripada-Mu ya Allah, kerana Engkau telah mencintai mereka dan kami juga mencintai mereka. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami dengan barakah-barakah yang ada pada mereka itu, doa mereka, amalan mereka yang soleh dan seluruh yang kehidupan mereka itu, supaya kami dapat taqarrub kepada-Mu, kami dapat mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah, dengan penuh rasa rendah diri, dengan penuh rasa tadar memerlukan Engkau ya Allah, dan dengan sepenuh rasa perasaan memuliakan, mengagungkan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita amat memerlukan kepada kesinambungan dakwah, tarbiyah dan jihad daripada mereka yang terdahulu daripada kita. Sebab itulah kita banyak diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita supaya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yang membawa risalah, dan kita kata risalah iman, Islam dan ihsan, tetapi kita juga kepada mereka yang mengikuti, kerana tanpa mereka yang mengikuti itu kita tak sampai kat kita. Kalau tidak adalah para sahabat, kalau tidak adalah para tabi'in, tabi'in, para ulama yang muhaqqiqin, kalau tidak adalah kita kata ulama-ulama yang saleh itu,
yang bertakwa itu, maka Islam mungkin tak sampai pada kita. Maka kita berdoalah supaya Allah menerima semua amalan-amalan mereka dan supaya keakraban mereka, takarub mereka kepada Allah itu menjadi satu contoh kepada kita untuk kita sama-sama menjadikan diri kita ini supaya mendapat barakah yang daripada kekuatan mereka yang dekat dengan Allah. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan, sebenarnya malam ini ialah malam yang khusus sikitlah. Tapi nak sebut sini, saya tidak akan bawa kepada perkara-perkara yang biasa kita bawa. Cumanya dari sudut riset lah apa sebagainya. Cuma saya nak mengulang pada tuan-tuan perempuan akan satu perkara yang berlaku, yang sedang berlaku, yang bakal berlaku dan juga yang mungkin kita dengar-dengar orang cakap hari ini banyak sangat bencana demi bencana. Bencana demi bencana. Sebagaimana yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, agak panjang hadis ni, saya bacalah kerana ini menjadi main perbincangan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'radul fitan ala qulubin kal hasir 'udan fa ayyuma qalbin ashrabaha nukita fiha nakatatu sauda wa ayyuma qalbin ankaraha nukita fiha nuqtatu bayda hatta tasira 'ala ahadin qalbain 'ala abyad misla al-safa fala tadurru fitnah wal akhar aswad al-mirbadan la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru mankara. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini Nabi menggambarkan tentang suasana kita di akhir zaman. Suasana di akhir zaman ini Nabi kata apa? Tu'radul fitan ala qulubin kal hasir udan. Jadi Nabi kata apa? Dibentangkan, dihadapkan kepada kamu. Kita ni akan berhadapan dengan fitan. Fitan ni fitnah, ujian, kesusahan, kepayahan, bencana. Tapi Nabi kata apa? Bukan bencana pada kita secara kita kata hidup kita, mati kita, hidup kita, kehidupan kita. Nabi kata apa? Ala qulub ke atas hati kamu. Jadi rupa-rupanya ujian-ujian ini sebenarnya fokusnya ialah pada hati. Fokus pada hati kita. Atas hati kamu sebagaimana kan jalinan tikar satu demi satu. Jadi fitnah ni akan datang, ujian ni akan datang kepada hati kamu. Menyebabkan hati kita ni takut, hati kita ni terancam, hati kita terdesak, hati kita rasa lemah, hati kita rasa putus asa, hati kita rasa kecewa. Jadi Allah akan uji, Allah akan hadapkan kita, Allah akan bentangkan kepada kita fitnah kepada hati-hati tadi. Maka mana-mana hati yang menerimanya dengan titik dan akan dititik dengan titik hitam. Maka siapa-siapa daripada mereka yang tewas dengan ujian itu, tewas dengan ujian itu, maknanya mereka mengancam kita. Mereka mengancam kita dengan ancaman, ketakutan. Tiba-tiba hati kita takut dengan makhluk. Mereka mengancam hati kita sedih. Tiba-tiba hati kita sedih dengan sebab fitnah itu. Terputus kita daripada Allah. Terikut dengan ujian tersebut. Kan? Maka apabila hati itu menerima fitnah itu, maknanya kita melihat fitnah tu, ujian tu, bencana tu, nampak bencana aja. Kita nampak bencana, kita tidak nampak yang lain, nampak bencana saja. Nampak kesusahan saja. Maka hati itu akan dititik dengan titik hitam. Jadi bencana itu akan menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah. Kalau kita melihat bencana sebagai bencana sahaja. Bencana sebagai yang menakutkan. Bencana sebagai yang membimbangkan, menggelisahkan. Bencana sebagai sesuatu yang mendesak kita. Kita rasa terdesak. Kita rasa hati kita terdesak. Bencana sebagai yang menyedihkan kita. Kita rasa macam itu. Maka siapa yang menerima titik fitnah itu, maka dia akan
dititik dengan hatinya tadi dengan titik hitam. Mana-mana hati yang menolaknya, mana-mana hati yang tidak terkesan, hati yang dapat memahami akan hakikat bencana-bencana tersebut, fitnah, ujian tersebut, maka akan dititik dengan titik putih. Akan dititik dengan titik putih. Maknanya datang bencana demi bencana. Apa bencananya? Banyaklah. Bencana penyakit COVID. Sebelum ni kita sebut COVID ni bioweapon. Sebelum ni kita sebut suntikan tu biochemical. Sebelum ni kita sebut semua tu ada perkara yang fishy. Yang fishy ni yang meragukan. Tapi semua orang pakar kata ni bukan konspirasi. Sekarang ni barulah dah nampak dah. Sampai Mufti Perlis pun kata apa? Jangan bagi lagi dos ketiga selagi tidak diciasat. Jadi sampai Mufti Perlis yang menyokong pun suntikan tu merasakan perlu sebab ayahnya kena. Allah izin. Jadi nak sebut kat sini bagaimana bencana tu sudah mula orang nampak, orang kenal. Sebelum ni kita cakap orang kata apa? Ni anti vaksin, ni grup anti vaksin, ni grup yang tak ni. Jadi bukan itu, kita bukan anti vaksin, kita bukan orang yang cenderung kepada buruk sangka, pakatan jahat, bukan. Tapi kita ada siasatnya, kita ada kajiannya, ada faktanya. Tapi tak apalah, orang tuduh tak apa, kita terima, kita redha dan kita sabar dan kita sentiasa berbaik sangka dengan sahabat-sahabat kita. Sentiasa kita membuka tangan kita supaya menerima mereka sama-sama. Dan akhirnya hari ini kita melihat ramai orang yang menerima bencana-bencana sakit. Kematian yang mengejut. Nabi sebut tidak berlaku hari kiamat sehingga berlaku kematian yang mengejut. Kita nampak hari ini berbagai-bagai. Baru habis suntikan sehari dua hari nak exercise sikitlah, badan rasa lemah agaknya. Orang sukan ni kalau badan dia lemah dia akan pergi exercise sebab exercise tu badan segar sikit. Tiba-tiba bila dia exercise, Allah izin jantung pula. Tak pernah sakit jantung, tiba-tiba sakit jantung. Bukan main dengan tournament punya main. Naik basikal aja pun, kayu basikal. Bila kayu basikal, bila kita rasa penat, kita berhenti kan? Kita berhenti, bukan kita paksa juga. Tak, kita berhenti. Tapi berhenti sakit jantung pula. Kan? Jadi ada yang main futsal, meninggal juga. Ada yang main bola sepak meninggal juga. Jadi bila dah mula nampak satu demi satu. Saya melihat satu viral klip video daripada seorang kawan kita, seorang India yang menyatakan dia dah ambil 1 dos, 2 dos dan sekarang dah mengambil yang ketiga dos. Dia tunjuk tangan dia penuh dengan gatal-gatal satu badan sebagainya dan dia pun dah mula marah. Jadi kita lihat ada bencana-bencana Allah izin kita kena sakit. Kena sakit COVID ke ataupun kesan-kesan sampingan. Begitu juga bencana ekonomi. Bencana ekonomi, barang-barang pun mula naik, nilai duit kita mula turun. Ada pula di kalangan kita yang menganggur, ada pula di kalangan kita kena buang kerja, ada di kalangan kita pula sampai peringkat kedai ini terpaksa ditutup, muflis, bankrupt dan sebagainya. Jadi bencana ekonomi. Kemudian pula bencana alam. Tak lama lagi dengar pula sebelum ni dah banjir dah. Banjir di beberapa negeri kita. Negeri kita banyak banjir kan. Di Selangor pun kena, Johor pun kena, Perak pun kena, Negeri Sembilan pun kena, semua pakat kena belaka. Jadi banjir bencana alam. Lepas satu dan sekarang ni kita digambarkan pula oleh satu bencana yang bakal menimpa kita. Amaran daripada pihak kerajaan kita adanya tsunami. Bersedia untuk tsunami. Ini daripada kerajaan kita. Bismillah. Tsunami pula. Dan bila kita kaji-kajikan betul, ada dia punya fakta-faktanya. Tapi kerajaan tak keluarkanlah. Jadi insya-Allah kita akan bentang nanti. Kita bentang minggu depan. Bukan minggu ni, minggu depan. Bencana pula tsunami. Daripada mana. Kemudian kita dengar pula bencana-bencana daripada pihak-pihak yang tadi meteorologi. Meteorologi ni cuaca. Kata ada banjir, ada tanah guntur, ada tsunami. Kemudian kita dengar pula ada dalam bulan berapa ni, mungkin pertengahan tahun ini, bulan 7 kot agaknya, wallahu a'lam bissawab, kita dengar pula bencana daripada meteor, akan turun meteor yang akan menghentam bumi, duduk pula di laut kan, di laut Atlantik pula. Kemudian akan membentuk tsunami yang lebih tinggi daripada
kan. Tsunami yang bulan bakal mendatang ni, yang dekat ni. Kemudian lepas tu bila tu akan menyebabkan Yellowstone meletup. Ini kan bencana demi bencana demi bencana. Yellowstone akan meletup pula. Bila Yellowstone meletup di Amerika, insya-Allah dukhan berlaku. Dukhan berlaku. Tak payah nuklear pun dukhan dah berlaku. Jadi sampai ke negara kita pun terasap dia semua akan ditutupi oleh dia punya kabus dia punya habuk dia tu. Kan? Sehingga kita akan berhadapan dengan suasana yang teruk. Jadi bencana alam, bencana demi bencana ni fitnah. Dan fitnah akan dibentang kepada kita bagaikan digambarkan Nabi SAW bagaikan tikar yang dibuat satu udan dan kemudian begitu juga bencana sosial pula. Kita akan nampak masalah budak-budak, cucuk budak-budak. Risau nak cerita apa, tak sempat cucuk budak-budak ni. Kita cerita bencana ni. Jadi bencana kita akan lihat pula bencana jenayah, orang tak ada makan, sosial, hubungan renggang, jenayah meningkat. Bencana kita dah sembahyang kita dah renggang semua. Saya pun heran, kita masih lagi sembahyang renggang, sedangkan orang yang sembahyang rapat ni dah tak terbukti. Tak terbukti sebenarnya sembahyang rapat dengan sembahyang renggang ni. Kenapa tak terbukti? Saya cerita malam ni. Saya pergi ke Johor, jumpa dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Maka ada di kalangan Johor ni didatangi oleh orang-orang KKM. Datang kemudian dia cakap kita kena ambil vaksin sebagainya kerana virus ni pandemik, dia boleh merebak kalau kita tak jaga dia akan merebak lah apa sebagainya kan. Boleh bawa kematian dan sebagainya. Tiba-tiba Tok Ketua tanya pula pada KKM, "Tuan, saya nak tanya beberapa soalan. Kalau boleh Tuan tolong jawab." Tuan kata boleh merebak. Tapi kenapa berlaku di kampung-kampung ni? Ni reality on the ground. Berlaku di kampung-kampung, ada suami yang kena positif COVID, isterinya tak positif. Kan, tak positif. Adik-beradik seorang kena, dua orang tak kena. Kan? Satu rumah tu mungkin seorang dua kena, yang lain negatif. Macam mana pula ada negatif, ada positif, sedangkan mereka duduk satu rumah? Kan? Kalau dia pandemik yang merebak, tentulah satu rumah kena. Seorang kena, semua kena. Ini seorang kena, yang lain tak kena. Yang ini positif, yang ini negatif. Jadi kata, saya pening tuan. Macam mana tuan kata ni boleh merebak? Tapi kan, yang kena seorang, suaminya kena, isteri tak kena. Isterinya kena, suami tak kena. Positif, seorang negatif. Padahal duduk satu katil. Kan? Kita kata, macam mana boleh tak kena tuan? KKM pun tak kata nak cakap. Saya pun tak tahu. Jadi pening pula. Macam itu. Jadi kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Kan? Hubungan kita renggang, sembahyang renggang. Kan? Sembahyang 1 meter, 1,5 meter, 2 meter. Kan? Takut. Kan? Kemudian akhirnya menyebabkan kita, hati sesama kita dah jadi renggang. Hati renggang sesama kita. Begitu juga bencana-bencana perpecahan, akibatnya perpecahan. Bencana agama, kan? Di mana agama hari ini dipermain-mainkan, ada fatwa begini, fatwa begitu. Bencana-bencana, banyak bencana yang digambarkan. Jadi kita gambarkan sekiranya fitnah-fitnah itu datang, kata Nabi, tu'radul fitan ala qulub, ke atas hati-hati kamu, jiwa kamu tadi, tiba-tiba kita terpengaruh dengan bencana itu, kita hanya melihat bencana sebagai bencana. Kita tak nampak bencana itu didatangkan oleh Allah. Tak nampak. Tak nampak ini perbuatan Allah. Ini merupakan daripada sifat Allah. Tidak melihat, tidak mengenal Allah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila kita melihat bencana itu tersentuh hati kita dengan bencana tadi, menyebabkan hati kita ini menjadi hitam. Terputus daripada Allah. Allah uji kita dengan bencana, kita tak boleh hubung dengan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, terputuslah. Maka jadilah dia sebagai hitam. Menjadi hitam, titik-titik hitam, satu demi satu. Dan sekiranya bencana itu dapat mendekatkan kita dengan Allah, mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dititik dengan titik putih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati ini menjadi salah satu daripada dua hati, hatta tasira 'alal ahadin qalbain, sehingga seseorang itu hasilnya menjadikan hati dia daripada dua jenis, ala abyad misla safa fala tadurru fitnah, iaitu yang pertama, hati itu menjadi seputih putih melepak
seperti batu putih yang tidak akan dicacatkan oleh fitnah. Jadi rupanya ujian-ujian di akhir zaman ni tak kira lah ujian apa. Saya sebut bencana semua. Bencana makanan, bencana, macam-macam bencana. Rupa-rupanya kalau bencana itu kita boleh hadapi dengan iman, hadapi dengan takwa, hadapi dengan kekuatan Islam, iman, ihsan. Hadapi dengan kekuatan hati yang bersih, maka jadilah hati itu putih sebagaimananya batu putih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana tak akan dicacati oleh fitnah. Jadi fitnah ni kalau kita menghadapinya dengan iman, dengan kekuatan Islam, kekuatan keyakinan pada Allah, kenal Allah, makrifat kepada Allah, boleh mentauhidkan perbuatan Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan zat Allah, maka hati itu akan menjadi putih. Dan tidak akan dicacat oleh sebarang fitnah. Apa-apa pun ujian, dia tak jadi rosak, dia makin jadi hebat. Wal akhar, dan hati yang kedua ialah aswada mirbatan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mankara. Jadi sebab ini, dan juga hati yang terakhir, hati yang aswad, gelap gelita, yang hitam, legam. Saya tambah hitam, legam, yang tidak ada cahaya langsung. Jadi bila kita kena fitnah, kita makin takut. Kita kena fitnah, kita rasa sedih. Kita kena fitnah, kita rasa terdesak. Kita kena fitnah, kita rasa gelisah, kita rasa lemah, rasa takut, nak cari mana. Dengar tsunami, kita nak pergi cari gunung. Mana gunung yang nak pergi? Kita terlupa, kita ingat tsunami itu dia tak pergi ke gunung. Tiba-tiba ada pula tanah runtuh, gempa bumi, runtuh pula tanah. Naik gunung dah, runtuh pula tanah, tenggelam, banjir lumpur. Kan? Oh, kita pergi ke tempat yang kita kata yang jauh sikit. Tiba-tiba taufan pula, tempat lapang-lapang, tinggi dan lapang, tak jatuh. Taufan pula datang. Puting beliung pula datang. Jadi hurricane datang, tornado datang. Jadi maknanya rupanya punya hati kita telah difitnah dengan bencana tadi. Hati kita telah dirosakkan dengan bencana tadi. Sehingga akibatnya kita ni terputus. Maka jadilah hitam dengan hitam yang legam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak akan kenal yang mana satu baik, yang mana satu mungkar, sehingga kita tak boleh menerima. La ya'rifu ma'rufan, sehingga dia tidak mengenal lagi akan ma'rufan, kebaikan. Jadi apabila kita mendapat fitnah, datang fitnah, ujian 1, ujian 2, ujian 3, tiba-tiba hati kita takut, hati kita terancam, gelisah, hati kita rasa kita kata terperangkap dengan fitnah tadi, maka Nabi kata apa? Jadilah hati kita sebagaimana aswad, hati yang gelap gelita, mirbadan la ya'rifu ma'rufan, sehingga hati itu tak kenal dah baik. Yang mana baik, yang mana buruk, dia tak kenal dah. Wala yunkiru mankara, iaitu sehingga dia pun tak kenal dah. Dia tak kenal dah yang mana mungkar. Datang Dajjal, maka Dajjal akan bawa manusia yang begini. Dajjal akan bawa manusia yang hanyut dengan bencana. Yang hanyut dengan bencana. Dia tak tahu dah yang mana baik, yang mana tak baik, dia tak tahu dah. Dan inilah yang kita digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemuncak kepada bencana-bencana fitnah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu fitnah al-Masih Dajjal. Yauma ya'ti ba'du ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ini suratul An'am. Kedatangan sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu. Ini orang tanya saya soalan itu. Tanda-tanda daripada Tuhanmu, iaitu tanda kiamat. Pada hari datang sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu itu tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Lagi iman yang mereka, yang seorang yang tidak beriman sebelumnya, atau yang tidak berusaha untuk beramal mengerjakan kebaikan mengenai iman sebelumnya. Jadi bila datang bencana itu menyentuh hati kita, kita takut, kita sedih, kita rasa terancam, kita rasa terdesak, kita terputus dengan Allah yang Maha berkuasa. Terputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menyelesaikan. Dia bagi masalah, dia akan bagi penyelesaian. Kita terputus. Maka pada masa itu
dia tidak akan membawa kebaikan kepadanya walaupun dia beriman. Sebab itulah digambarkan kat sini tuan-tuan, makin teruk kita mendekati bencana, kita kena semakin apa? Semakin kuat iman kita, semakin kuat beramal, semakin kuat solat kita semakin khusyuk, bukan semakin tak khusyuk. Bukan semakin tak khusyuk. Sebab tu kita kata jangan ambil racun-racun yang ada tu. Bismillah. Jangan ambil racun-racun tu. Kita pun ikut arus ambil. Dah terambil tak apa, detox je lah. Macam mana kita kata tanda-tanda tu? Apakah yang dimaksudkan ayat? Tanda-tanda daripada Tuhan. Ayatu Rabbik. Yang tanda-tanda daripada Tuhan tadi, apa maksud ayat ni, surah Al-An'am ayat ni 198, apa maksud fitnah tadi, tanda akhir zaman tadi? Maka Nabi SAW pun bersabda, Nabi huraikan. Ini satu hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Hadis ni sama, salasun iza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha. 3 perkara. Apabila keluarnya dia itu, la yanfa'u nafsan, tidak ada bermanfaat kepada diri seseorang itu, imanuha, iman dia, lam takun amanat min qabl, iman yang mana sebelumnya itu dia tidak memproses iman dia. Kita ingat iman kita dah okey, tapi rupa-rupanya iman kita tak meningkat. Maka Nabi kata apa? Tak akan selamat orang yang tidak meningkatkan imannya sebelum datangnya 3 perkara ini. Au kasabat fi imaniha khaira, dan juga dia tidak berusaha untuk melakukan kebaikan kepada iman tersebut, maknanya dia beramal. Jadi yang Allah gambarkan dalam surah Al-An'am itu, yang ayat 158, akan tanda-tanda yang akan membawa kepada kebinasaan, tidak manfaat iman, tidak manfaat amal, yang tidak ditingkatkan sebelum datangnya bencana itu. Maka Nabi hurai, apa dia? 3 perkara itu, tulu'us syamsi min maghribiha, yang pertama keluarnya, terbitnya matahari daripada timur, daripada barat. Maghribiha, bukan daripada timur, maghribiha, daripada barat. Jadi yang pertama, matahari naik ikut barat. Bila matahari naik barat je, kita masih berlengah-lengah, kita masih berlalai-lalai, masih lagi redha dengan dosa kita, tak mau meningkatkan diri kita, tak mau mendekatkan diri kita dengan kebaikan. Tiba-tiba datang satu hari, satu saat, tulu'ul syams min maghribiha, timbul, terbit matahari daripada sebelah barat, maka iman kita tidak bermanfaat dah. Amal kita dah tidak bermanfaat dah. Kan kedua kata Nabi, wad-dajjal wa khurudud dajjal, keluarnya Dajjal. Dajjal keluar. Dajjal keluar. Jadi Dajjal keluar, kita tak tingkatkan iman kita, tak meningkatkan amalan kita, maka tidak berguna. Wadabbatul ard, dan juga datang binatang yang melata, binatang yang boleh menceritakan bahawa yang ini mukmin, yang ini kafir. Tuan-tuan, kenapa perkara ini berlaku? Jadi Allah sebenarnya kasih kat kita. Allah kasih kat kita. Macam mana cara kasih kat kita? Macam mana Allah kasih kat kita? Bismillah. Dalam hadis yang saya baca tadi, Allah menggambarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan ala qulub, dibentangkan, dihadapkan kepada kamu bencana-bencana, fitnah ala qulub, ke atas hati kamu, kal hasir, udan, sebagaimana jalinan tikar, satu demi satu. Kau tengok tikar tu dijalin satu demi satu, dianyam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datangnya Dajjal, dia akan mendatangkan siapa? Mendatangkan bencana. Sebelum Dajjal keluar, bencana. Sebelum matahari terbit barat, bencana. Sebelum keluarnya dabbatul ard, bencana. Yang mana 3 perkara ni, kata Nabi, kalau keluar, hati kita tidak ada iman sebelumnya ditingkatkan, tidak ada amal sebelumnya ditingkatkan, kita confirm ikut Dajjal. Ini bukan saya cakap ni. Allah sebut, Allah firman dalam surah Al-An'am ayat 158. Allah dan Rasul sebut dalam hadis riwayat Muslim. Sahih. Bagaimana Nabi kata begitu? Maknanya apa tuan-tuan? Kita nak tengok bencana demi bencana.
bencana demi bencana yang berlaku pada kita hari ini, sama ada bencana dari sudut penyakitnya, dari sudut serangan kimianya, dari sudut bencana-bencana kita kata ekonominya, alam, bencana alam dan sebagainya. Kita nak menghadapi bencana itu dalam rangka nak melihat bahawa bencana itu adalah daripada Allah yang Maha Berkuasa. Mari kita nak mengenal bencana, jangan nampak bencana saja. Jangan kita nampak yang datang ni susah saja, takut saja, mendesak, terdesak kita sahaja. Tetapi kita nak melihat bagaimana hakikat hubungan dengan Allah tadi. Barulah setiap kali bencana datang, kita semakin meningkat iman kita. Bencana datang, semakin meningkat amal kita. Datang pula bencana ni, lagi kuat iman kita. Datang pula bencana ni, lagi kuat amalan kita. Akhlak kita, ukhuwah kita. Semakin banyak bencana, semakin tertingkat iman kita, tertingkat akhlak kita, amalan kita. Sehingga akhirnya datang kemuncak kepada bencana, iaitu Al-Masih Dajjal datang. Khurudud Dajjal. Datang Dajjal. Pada masa itu iman kita telah tertingkat. Nampak tak? Ini dia punya proses. Sebab tu kita kena faham yang ni. Kalau kita tak faham, kita ingat, ada bencana, fikir nombor satu, lari. Macam mana nak lari? Kalau bencana ekonomi, kita kena simpan emas, kita kata. Simpan dinar, kita. Nak lari daripada masalah keuangan. Bencana penyakit, kita kena buat ubat. Bencana makanan, kita kena prepping makanan. Bencana tsunami, kita kena lari tempat tinggi. Bencana tanah runtuh, cari pula tempat lapang. Tempat tinggi dan lapang. Taufan pula macam mana? Buat pula bunker. Jadi macam mana? Kita fikir nak melarikan diri daripada, nak menyelamatkan diri kita. Nak menyelamatkan diri kita semata-mata. Kita tak fikir nak meningkatkan iman kita. Nak semakin dekat dengan Allah. Nak semakin tingkat amalan kita. Tak terfikir. Kita fikir nak selamatkan diri. Maknanya, bila kita hanya berfikir nak selamatkan diri kita daripada bencana-bencana tadi, buat prepping apa, itu sahaja, maka pada ketika itu, kita hubbud dunia. Kita cinta kepada dunia. Wa karihatul maut, kita takut, benci mati. Dan orang yang hubbud dunia, wa karihatul maut, datang Dajjal, habis semua. Kita ingat kita boleh lari daripada Dajjal, duduk hutan. Dajjal tak pergi hutan ke? Kita ingat ada bunker, duduk seorang-seorang tak dapat ke? Tak. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa dia akan menyelamatkan, dan dialah yang menyelamatkan hamba-hambanya dalam keadaan menghadapi dengan bencana kemuncak. Tiba-tiba kita lupakan dia. Sebab tu kita kena gabungkan bencana-bencana ini. Bukanlah suatu yang menakutkan, tetapi sebenarnya suatu yang meningkatkan iman. Meningkatkan amal. Kita semakin beriman. Kenapa? Sebab Allah dah sebut dah dalam Quran tentang tanda-tanda kiamat. Nabi dah sebut dah dalam hadis-hadisnya tentang peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku. Maknanya apabila kita melihat satu demi satu bencana-bencana tadi, maka pada masa itu apa yang kita rasa, ini adalah kebenarannya. Ini Allah Maha benar, Nabi benar, Allah benar. Maka kita pun terus tertingkat iman kita meningkat, sikit-sikit meningkat, sikit-sikit. Makin sayang ke Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau Engkau tak beritahu aku tentang tanda-tanda kiamat, aku akan jadi orang yang kufur, takut. Ya Rasulullah, sayang kat Nabi. Kenapa sayang? Nabi dah beritahu dah. Kalau Nabi tak beritahulah kita bencana-bencana ni, maka tentulah aku tak ada hala tuju, tak tahu nak buat apa. Jadi kita melihat bagaimana setiap bencana, setiap perkara yang berlaku di akhir zaman bukan melemahkan iman, bukan melemahkan amal, meningkatkan lagi iman kita, meningkatkan lagi amalan kita. Ini perkara yang sama-sama kita nak kena faham pada malam ni. Kita nak kena sama-sama faham pada malam ni. Sebab itulah saya menekankan dalam akhir-akhir ni tentang 3 perkara, iaitu mentauhidkan perbuatan Allah, af'al, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan zat Allah. Bila kita faham bagaimana nak mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, maka pada kita itu datanglah bencana apa pun, kita bersama Allah. Kita bersandar pada Allah. Hati kita dah tak takut dah. Hati kita tak bimbang dah. Walaupun yang kita akan hadapi ni benda yang besar. Apa dia? Bencana alam, ekonomi pun jatuh, makanan tak ada,
kita pula kena sakit virus, kita pula kena chemical punya peluru, warfare, kita pula ada dukhan. Kalau bincang takut tuan-tuan. Hari ni dah macam-macam cerita dah ni. Kerajaan 2 bulan sebelum berlaku peristiwa banjir, digambarkan dalam parlimen. Tadi bersidang parlimen, saya dengar sikit lah, tak dengar semua. Kan? Boring, ngantuk dengan parlimen ni kan. Kalau pemimpinnya berkesan, tak apa. Ni pemimpin tak berkesan, duk cerita pasal kebaikan diri masing-masing je. Dia kata, kami telah bagi 6 kali. Kami telah bagi 6 kali peringatan tentang banjir ni. Tentang banjir ni kami dah bagi 6 kali peringatan. Jadi apabila datang banjir yang kita tak sangka-sangka ni datang, maka sudah tentulah kerajaan dah bagi. Kerajaan tak salah. Yang salah rakyat. Kenapa tak bersedia? Gitu-gitu. Sebut macam itulah. Dia tak sebutlah rakyat salah, marah rakyat. Tapi kita boleh baca lah. Itu yang dimaksudkan. Aku pun yang salah. Dah bagi 6 kali. Dah bagi 6 kali dah. Banjir. 6 kali dah dibagi warning. Akan berlaku pada beberapa negeri sekian. Tiba-tiba rakyat pun tak tahu. Maka bukan salah kerajaan. Dia kata, itu salah rakyat. Rakyat tengah takut dengan COVID. Tengah takut dengan side effect daripada suntikan. Tengah takut dengan macam-macam ekonomi, tak ada duit nak makan, nak apa. Tak sempat nak fikir banjir. Tiba-tiba banjir datang. Maka banjir itu kami dah beritahu, dia kata. Dan sekarang ni dia beritahu pula. Apa dia? Ada tsunami pula nak datang ni, dia kata. Dah rakyat semua takut. Tsunami. Takut tapi tak tahu nak buat apa. Kan? Tak tahu nak buat apa. Saya tengok dia punya peringatan daripada Jabatan Meteorologi and Malaysia bagi dia punya panduan-panduan. Saya rasa panduan tu tak ada satu pun dalam panduan tu yang ingatkan Allah. Tak ada satu pun. Malahan panduan-panduan tu hanya nak sekadar beritahu kamu akan berhadapan dengan tsunami. Sekiranya kamu berhadapan dengan tsunami, maka kamu akan hancur. Jadi kita tengok peringatan-peringatan tu menakutkan rakyat. Nak tsunami pula. Dia bagi tahu ada tsunami. Maka bila kita kaji-kaji, ada kebenaran, ada kajian. Saya takkan cerita malam ni, kemudian lah. Ada pula betul kajian-kajian. Orang cakap gini, Johor tenggelam, dia kata. Tak, Johor tak tenggelam. Penang tenggelam. Mana tempat banyak maksiat tenggelam. Ini saya sebut secara lambang je. Tuan-tuan, tsunami. Macam mana mempersiapkan tsunami? Dia sebut A, B, C, D, E. Tidak ada satu pun persiapan berhadapan dengan bencana ini. Untuk berhadapan bencana, kita kena ikat diri kita dengan Allah. Kita kena ikat diri kita dengan kekuasaan Allah. Kita kena ikat diri kita dengan bersandar kepada Allah. Tak ada satu. Jadi kita dengar satu-satu. Lepas tu dia sebut pula tentang mungkin ada perkara berlaku serangan apa ni dia panggil apa? Cyber attack sebagainya. Jadi orang rakyat takut. Sekiranya kita kena peluru takut tu peluru daripada bencana tadi datang pada kita, terputus dengan Allah, maka kita dah cedera dah. Sebab Allah gambar apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah kata apa? Sesungguhnya kan, orang yang dekat dengan Allah ni, yang berjuang kepada Allah ni, menolong agama Allah ni, yang bersama dengan Allah, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, walahum yahzanun, dan tidak juga mereka sedih, tidak ada kesedihan pada mereka. Jadi kita ni bila berhadapan bencana, kita takut, kita bimbang, maka kita fikir macam mana nak selamatkan nyawa kita, nak selamatkan harta kita, nak selamatkan diri kita, semata-mata terputus daripada iman, terputus daripada Allah, terputus daripada amal, maka sebenarnya kita dah kena peluru dah. Apa gambar Rasul tadi, hadis saya baca tadi? Gambaran dia, Allah bagi titik hitam. Bencana datang, kita tak ingat Allah. Bencana datang, iman tak tertingkat. Bencana datang, amal tak tertingkat. Titik hitam. Satu demi satu. Sehingga akhirnya hati kita menjadi gelap. Gelap sebagaimana batu hitam yang gelap gelita. Yang gelap legam. Hitam legam. Yang sehingga menyebabkan kita tak tahu, tak kenal, la ya'rifu munkaran, tak kenal mana satu mungkar, mana satu maksiat, mana satu kejahatan, tak kenal. Dan juga kita tidak kenal dengan mana satu kebaikan, tak kenal mana satu baik. Hari ni orang alim kita pun dah tak kenal dah yang baik, yang buruk.
Kita kata jangan follow, jangan ikutlah kehendak-kehendak Yahudi Nasara ni. Dia kata apa? Ini orang-orang cuma buruk sangka ni, pakatan konspirasi ni. Dia kata ni ustaz konspirasi, dia kata. Cocoklogi, konspirasi. Dan bila kita kata jangan ikutlah orang beriman. Kita ada orang beriman yang jadi pakar, medical doctor, ramai orang beriman ni. Yang soleh-soleh ni, yang mengkaji. Tak apa, kita kena ikut arus saja, ikut arus. Hari ni bila dah kena batang hidung kita, baru kita kata, kita kena cek balik, kena tengok balik, ayah saya dah sakit. Baru tengok balik. Kita tak melihat kepada orang beriman, kita mengambil bukan Islam, yang musuh Islam menjadi rujukan kita. Ini nak sebut kat sini tuan-tuan dan puan. Satu demi satu titik hitam masuk dalam hati kita. Sehingga akhirnya kita tak kenal dah yang mana satu mungkar. Tak tahu dah yang mana satu ma'ruf. Tak tahu dah. Walaupun kita ada ilmu, PhD. Tapi kita dah tak kenal dah. Hati dah jadi hitam. Kenapa? Kerana setiap kali bencana kita bergantung dengan dunia. Setiap kali bencana kita rujuk pada orang yang musuh Islam. Kita rujuk kepada Yahudi dan Nasara. Kita rujuk kepada dunia yang dikuasai oleh Yahudi dan Nasara. Dikuasai oleh orang musyrik. Orang yang musyrik mensyirikkan Allah. Ini kita nak kena fikir semula. Bila dah kena kat kita baru. Tapi kita tak salahkan siapa-siapa. Memang kita ikut arus. Itu biasalah. Orang yang ikut arus ni biasa. Dan kita yang dah terikut tak apa. Patah balik. Kenapa? Allah gambarkan tadi. Kalau kita tidak patah balik, tidak meningkatkan diri kita, iman kita, amal kita, kita akan hanyut dan kalah. Akhirnya kita akan kena apa? Kita akan kena balik semula duduk dalam perancangan jahat musuh. Jadi bencana akan datang. Semua tahu bencana datang. Tapi bagaimana nak berhadapan dengan bencana yang datang? Nombor satu, nak berhadapan dengan bencana, kita mesti kembali semula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah. Kita kena kembali balik melihat bencana. Bencana jangan melihat bencana sahaja. Melihat yang memberi bencana tu. Allah yang maha berkuasa. Kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut tauhidul af'al. Mentauhidkan perbuatan. Kita dah bincang panjang dah. Saya bukan nak bincang tauhidul af'al malam ni. Kemudian kita melihat pula kasih sayang, ancaman, ketakutan, tauhidul sifat. Qudrah, iradah, ilmu, hayat. Sama, basar, kalam. Nak tengok pula bagaimana Allah yang maha berkuasa tadi. Jadi bila kita mula melihat semula setiap sesuatu itu dengan cuba mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itulah mudah-mudahan kita akan dapat titik putih. Datang bencana, hati kita putih, semakin bersih. Semakin dekat Allah, semakin kenal Allah, semakin kuat, bukan semakin lemah. Akhirnya datang Dajjal. Kita melihat Dajjal bukan dengan pandangan ketakutan, bukan dengan pandangan terancam, bukan dengan pandangan harapan, dialah penyelamat. Kita nampak Dajjal makhluk, tak ada apa. Dajjal ni tak ada apa. Takut buat apa kat Dajjal? Tentera Dajjal tak ada apa. Takut buat apa kat tentera Dajjal? Kita melihat dengan pandangan iman, pandangan kita, pandangan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah bagi kekuatan pada kita. Baru kita kuat. Kalau tidak, kita tengok dengan pandangan dunia. Kita melihat dengan pandangan dunia, kita takut. Kenapa? Rumah hilang, nyawa hilang, kesihatan hilang, anak mati, saudara-saudara kita mati seorang. Kita melihat dengan pandangan dunia, harta kita habis, pekerjaan kita habis. Kita takut. Jangan tengok dengan pandangan dunia. Maka kita akan jadi orang yang ada penyakit al-wahan, hubbud dunia, cinta dunia, wa karihatul maut, kan? Dan kita akan benci, takut dengan kematian. Jadi sebab itulah kita nak kena tengok kepada apa? Kepada apakah yang digambarkan sebagai mentauhidkan Allah. Barulah kita boleh kuat, tak takut.
Hari ni takut. Kita kena cari. Bukan namanya tak perlu bersedia prepping makanan. Kita kena prepping yang ini, prepping yang itu. Bukan kata tak bersedia, tak perlu bersedia. Cari tanah, kan? Buat cucuk tanam, cari tanah, buat penternakan, cari tanah yang boleh ada sumber air, cari tanah tempat yang terselamat daripada banjir ke tsunami ke. Bukan kita tak boleh cari, boleh cari. Malahan Allah perintah kita cari. Ada orang kata apa? Ni sekarang masa untuk zikir sahaja. Sekarang ni kita kena zikir saja. Betul tak agaknya tuan-tuan? Sekarang tak ada masa dah. Kita kena zikir saja. Zikir saja, tak payah dah fikir sebab dunia ni. Sebab yang kita kata kena prepare untuk dari sudut yang duniawi ni. Zikir saja. Betul tak tuan-tuan? Kalau zikir saja salah. Kenapa salah? Sebab Islam ni syumul. Islam ni semua aspek kehidupan. Ya ayyuhallazina amanu. Udkhulu fis silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah dalam Islam secara menyeluruh. Ini solusi dia. Kita bukan ambil satu bahagian je. Oh, kita kena prepping ni. Kita prep, kita buat semua. Dinar, kita ada emas, ada semua ada. Tapi hati tak jaga pula. Iman tak meningkat, tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Tak tahu, mensyirikkan Allah tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar, kita mensyirikkan Allah. Kita tak tahu tauhid af'al. Nak mentauhidkan perbuatan Allah, kita tak tahu. Nak mentauhidkan sifat Allah, kita tak tahu. Nak mentauhidkan asma Allah, kita tak tahu. Nak mentauhidkan zat Allah, kita tak tahu. Macam mana kita mengucap dua kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kalimah tauhid. Tapi kita tak tahu macam mana nak mentauhidkan Allah. Allahu Akbar. Kita kemain betul lagi semayang. Allahu Akbar. Kita rasa kita yang angkat tangan semayang. Kita rasa kita yang beribadah. Maka kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak faham. Kita kena faham itu. Bila kita tidak dapat melihat dengan iman, maka kita berlaku hidup kita syirik. Kita makan, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum. Kita rasa air ni kita punya. Ini air teh O. Teh O campur stevia sikit. Tak ada gula. Kita dah boikot gula dah. Kita rasa ni kita punya. Ni bukan Allah yang beri. Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rezeki. Kita tak rasa. Kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perasan. Ini syirik yang khafi. Syirik yang halus. Yang halus. Kita tak boleh lagi mengesahkan Allah. Ini yang kecil-kecil ni. Hak bagan ni. Besok bencana, kita nampak bencana je. Tidak nampak yang memberi bencana. Yang memberikan ujian dan fitnah. Kita tak terputus daripada Allah. Macam mana kita nak membina kekuatan kita? Udkhulu fi silmi kafah. Kamu masuklah dalam Islam secara menyeluruh. Apa maksud menyeluruh? Seluruh hidup kita. Jiwa kita kena kenal Allah. Jiwa kita kena tingkat iman. Fikiran kita kena tingkatkan kefahaman kita. Kefahaman tentang Islam. Kefahaman tentang musuh Islam. Kefahaman tentang dunia. Dan akhirat. Kena faham semua. Ibadah, amalan. Kena tahu. Kemudian kata Rasul SAW. Sekiranya kamu tahu esok kiamat. Esok kiamat, kata Nabi SAW. Kamu tahu esok kiamat. Dan di tangan kamu ada benih pokok, ada benih korma. Ada benih pokok korma. Besok kiamat, maka kamu tanam benih tu. Tanam benih tu. Kenapa tanam benih tu? Kerana Nabi perintah kita berusaha maksima. Walaupun besok kiamat dah tak guna, dah nak tanam. Mati dah. Dah Allah perintah kita beramal. Allah perintah kita berusaha. Itu prepping. Tapi bukan prepping sahaja. Ujiannya bukan untuk kita siapkan dunia kita. Ujian kita untuk siapkan akhirat. Jadi sebab itu kalau zikir sahaja, salah. Hanya pentingan hati zikir sahaja, salah. Kita kena buat yang Rasul suruh. Apa dia? Semua dia. Semua sekali. Kena persiapkan dakwahnya. Kena persiapkan tarbiyahnya. Kena persiapkan perjuangan jihadnya. Siapkan semua sekali. Semua sekali kita siapkan. Kita tahu masalah
masalah makanan tak lama lagi. Kita kena siapkan makanan. Mudah-mudahan bila kita siap makanan besok, orang dalam bencana, kita tolong orang bencana tu. Bagi dia makan. Kita kata, ni Allah yang bagi ni. Ni bukan saya bagi, ni Allah bagi. Mudah-mudahan hati dia tersentuh. Oh, Allah bagi, terima kasihlah, terima kasihlah. Akhirnya dia beriman pada Allah. Kita bantu dia, memberi. Jangan kita minta. Orang dakwah jangan minta. Hari ini terkenal, orang dakwah minta duit, minta duit, minta duit. Malu umat Islam. Nak buat madrasah minta duit. Malu umat Islam. Minta duit, minta duit, minta duit. Kenapa? Orang Islam duduk di bawah, minta. Orang Islam kena atas. Sebelum buat madrasah, fikir dulu macam mana cara nak dapat kewangan. Bukan dengan meminta-minta. Bukan. Itulah masalah kita. Yang nak buat madrasah ni ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz tak ada idea nak bisnes. Tak ada idea nak self-sufficient. Tak ada. Yang dia tahu nak buat madrasah je. Orang yang tahu nak buat bisnes, dana, semua tu, orang yang engineering lah, medical lah, orang accountant lah, yang bisnes lah, tak ada Islam pula. Fikir macam mana nak kayakan diri sendiri. Ini sistem telah memecah belahkan kita. Yang bahagian agama, dia fikir agama je. Sehingga nak buat madrasah pun, kena minta orang duit. Yang bahagian ekonomi pula, bisnes pula, fikir ekonomi. Macam mana nak kayakan diri sendiri. Tak pernah terfikir nak bantu madrasah. Kita dah terpisah. Ini sekular. Kita tidak masuk Islam secara menyeluruh. Ini pun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan Islam secara menyeluruh. Tiba-tiba kita ambil Islam sikit-sikit. Afatu'minu nabil ba'dil kitab. Wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian daripada kitab? Kamu kufur kepada sebahagian daripada kitab yang lain. Ni kita nak tengok balik semula. Sebelum Dajjal datang ni, tengok bencana-bencana nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, rahmat Allah SWT, saya nak sebut kat sini, memang fitnah akan datang. Fitan akan datang. Tetapi kalau kita tidak kenal Allah, maka kita akan melihat. Kita akan melihat bagaimana fitnah itu merosakkan iman kita. Merosakkan amalan kita. Akhirnya kita akan hanyut bersama dengan golongan al-wahan. Golongan yang hubbud dunia. Golongan yang cinta dunia. Wa karihatul maut, yang benci kepada kematian. Takut mati, benci mati. Sedangkan mati itu juga adalah anugerah Allah. Mati itu anugerah Allah, tuan-tuan. Kita tak nak mati ke? Mati itu anugerah Allah. Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita mati. Betul? Jadi kita nak hidup aja, tak nak mati. Tak nak mati-mati. Hubbud dunia. Cintakan dunia. Tak nak mati-mati. Kalau boleh, saya tak nak mati. Saya nak hidup sampai bila-bila. Hidup dalam kaya. Hidup dalam sihat. Tuan-tuan, yang hidup dalam kaya, sihat, senang, bahagia sepanjang masa itu bukan di dunia. Di syurga Allah. Kita tersilap. Tetapi kita ingat kat sini, itu yang kita takut nak mati ni. Allah gambarkan, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Tapi kita fikir tak nak mati. Macam mana tak nak mati? Ni tsunami nak datang ni. Bulan 2 ni, tsunami nak datang, dia kata. Kita pun kata, kita kena cari tempat tinggi. Kan? Kita dengarkan berlaku banjir teruk di Filipina, di Pulau Pinang. Orang Penang, hati-hati. Pergi ke Kedah. Kedah pun sebahagian kena. Perak pun sebahagian kena. Kita pun takut. Oi, betul ke? Betul ke? Kita hijrah ni. Nak selamatkan hidup di dunia. Bukan hijrah sebab Allah perintah. Nabi hijrah pergi Madinah sebab Allah perintah. Bukan sebab lari takut dengan musyrikin. Nabi pergi berhijrah sebab nak bina kekuatan di Madinah. Kekuatan di Madinah. Kan? Bukan nak lari sebab takut. Kita lari sebab takut. Saya duduk di Kuantan. Saya duduk di pantai Tanjung Lumpur, di pantai ni. Saya dekat Terengganu, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nanti kalau tsunami saya kena cari jauh-jauh sikit. Kita pergi cari bukan sebab Allah perintah kita cari. Kita cari sebab kita takut mati. Cuba cek balik hati kita ni. Kalau takut mati, kita kena betulkan. Kita mencari itu sebab Allah perintah kita jaga maqasid syariah. Jaga agama kita, jaga nyawa kita, jaga akal kita dan seterusnya. Kan? Tapi nak sebut sini, bukan kerana maqasid syariah. Kita buat tu kerana takut mati. Rupa-rupanya hubbud dunia. Kita ni rupanya orang yang cinta dunia. Wa karihatul maut. Orang yang benci kepada kematian.
takut mati, maka orang hak ni pasti binasa, kata Nabi SAW. Kita nak betulkan balik ni. Nak betulkan pemikiran kita, hati kita. Supaya pemikiran kita, hati kita melihat setiap yang berlaku. Ini perbuatan Allah, mentauhidkan Allah. Ini perbuatan Allah. Ini sifat Allah. Maka sudah tentu ada yang baik. Tidak ada sesuatu pun daripada perkara yang Allah jadikan, melainkan semua itu ada kebaikan. Ini saya dah cerita dah lepas. Kuliah lepas. Cuba tengok balik. Jadi sebab tu tuan-tuan perempuan, kita boleh cerita macam-macam. Bulan 7 kata NASA akan jatuh asteroid. Asteroid akan jatuh di Laut Atlantik. Bulan 7. Dia kata betul tak betul, wallahualam. Jangan pula kita kata, asteroid dah turun. Bila asteroid jatuh turun dalam, maka berlaku tsunami. Tsunami ke seluruh dunia. Kemudian salah satu tempat yang akan meletup, digambarkan tu ialah Yellowstone. Yellowstone tu mungkin juga meletup. Bila meletup Yellowstone, satu dunia akan jadi dukhan. Dukhan, tuan-tuan. Bila dukhan, habis semua ni. Elektrik semua habis. Wallahualam. Kita pun dengar, takut. Macam mana nak dukhan ni, macam mana ni nak banjir ni, macam mana nak tsunami, macam mana nak, kita pun takut. Terputus daripada Allah. Kita pun cari, kita kena lari kat Pahang lah. Pahang. Yellowstone tu apa? Tak, Yellowstone ni satu tempat gunung berapi yang terbesar di dunia ni, Yellowstone digambarkan. Yang ada di atas muka bumi. Yang di bawah muka bumi, di laut lagi besar daripada Yellowstone. Contohnya di Laut Sumatera. Di laut di sebelah pantai barat Sumatera. Ada satu gunung berapi bawah laut yang besar. Sekarang ni dormant aja. Bila dia meletup, habis semua. Itu kata tsunami itu. Ya, sebab tu kita nak kena tengok balik. Kita tengok balik apa yang berlaku di hadapan kita ni dengan kacamata iman. Dengan kacamata ma'rifatullah. Dengan kacamata kita mengenal Allah. Dengan bila kita dah mula mengenal Allah dengan kacamata mentauhidkan Allah, barulah kita selamat. Pada masa yang sama, baru kita buat prepping. Baru kita buat, kat mana tanah kita boleh sama-sama berjamaah, ke mana barulah kita boleh bincang-bincang. Bukannya kita kata kita buat je. Hari ni duk cakap apa, nama aja kita kata nak beramal, tapi rupanya sebab takut mati. Takut mati. Apa tanda kita tak takut mati, tuan-tuan? Krakatau kecil lagi daripada Yellowstone. Yellowstone ni besar Yellowstone ni. Cuba type dalam Google nanti, tengok Yellowstone apa. Baik. Apa tanda kita tak takut mati, tuan-tuan? Minta maaf. Apa tanda kita takut mati? Hubbud dunia, takut mati. Nombor satu, kita tangguh taubat. Kita tahu kita buat dosa. Kita tahu kita ada syirik kepada Allah. Kita tahu kita bermaksiat. Kita tahu kita ada mungkar, ada kelemahan, tapi kita tidak mau bertaubat dan menyesal, membetulkan diri kita, kembali semula kepada Allah. Itu tanda kita hubbud dunia. Kita lebih mengutamakan dunia daripada Allah. Sehingga kita sanggup bermaksiat di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda kita hubbud dunia. Sahabat-sahabat dulu Nabi SAW, kan, kami ni tengok dosa kecil ni seperti gunung yang ada nak runtuh atas kepala kami. Itu sahabat-sahabat. Kita ni tengok dosa besar, tak ada rasa apa-apa. Dosa besar, tak rasa apa-apa. Sebut sini, macam mana keadaan kita hari ni. Rupa-rupanya kita ni dah dicengkam oleh penyakit al-wahan. Al-wahnu, rupa-rupanya kita tak perasan. Sebab kita tak proses diri kita untuk kenal Allah. Tak proses diri kita ni untuk mentauhidkan Allah. Sebab itulah Al-Mahdi kalau keluar, tuan-tuan, nombor satu, dia suruh tauhidkan Allah. Bismillah. Dia suruh mentauhidkan Allah. Mentauhidkan, dia ada proses dia tauhidkan Allah ni. Sebab tu benda ni nombor dua, benda mentauhidkan Allah ni kita akan bincang secara detail dalam satu pertemuan daurah yang kedua atau tamrin yang kedua. Kita akan bincang.
kita akan bentuk zon-zon sahaja. Tak pergi ke negeri-negeri, saya tak pergi negeri dah, ke zon-zon. Sebab masa dah terlalu sontok. Kita akan sama-sama kan, mentalkinkan semula diri kita ni dengan kan, kalimah syahadah. Talqin yang bersanad. Tak ramai. Digambarkan para ulama kita mungkin 12,000 orang sahaja. Laki-laki. Perempuan lebih kurang 7,000 orang sahaja. Wallahu alam, ni pandangan ulama-ulama yang terdahulu lah. Dia ceritalah. Itu semua pandangan mereka kan, daripada kasyaf, daripada ilmu yang Allah beri kepada mereka. Jadi tak ramai lah tuan-tuan. Jadi kita nak kena talqin diri kita semula dengan syahadah yang bersanad. Yang bersanad. Kalau tidak kita akan tak nampak. Basirah kita tak boleh hidup. Yang penting tuan-tuan, kita kena faham di akhir zaman ni, bila kita berhadapan dengan bencana ni, bencana ni kan, satu-satu ni kita amat memerlukan kepada ma'unah, pertolongan daripada Allah. Amat memerlukan. Dan kemudian kita amat memerlukan karamah, kemuliaan yang Allah beri kepada orang beriman yang berjuang baru dapat karamah. Kalau setakat kita fikir diri kita nak selamat diri kita, kita ingat kita boleh dapat karamah, jauh panggang daripada api. Jauh.